Saudara, seiring dengan rancangan Malaysia ke-12 Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi tumpuan kepada penjajaran semula pasaran buruh dan pastinya pembangunan bakat itu menjadi satu topik yang hangat diperkatakan. Dan bagaimana persoalannya? Bagaimana sinergi industri boleh memperkasakan lagi program TVET dan melahirkan graduan yang proaktif dan mampu bersaing terutama sekali pada masa akan datang. Untuk berbincang berkenaan dengan sinergi industri memperkasa program TVET Polisisi, kita bersama dengan dua tetamu pada hari ini. Di sebelah kanan saya, teknologis Abdul Razak Sabtu, pengarah bahagian governance dan kecemerlangan, menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK, dan juga teknologis Dr. Muhammad Syarizat Ilyas, Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan Program dan Institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cik Razak, saya nak tanya berkenaan dengan kita selalu mendengar berkenaan dengan pendidikan TVET yang sinonim sebenarnya dengan industri. Jadi boleh tak Cik kongsikan sedikit berkenaan dengan penonton tentang inisiatif yang diambil dalam memastikan Polisisi ini bergerak seiring dengan industri. Okey, terima kasih pada saudara Sairul. Ya. Jadi terutamanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada RTM memberi peluang kepada saya dan Dr. Syarizat untuk bersama pada sesi malam ini di Lensa IPT. Okey, kita ada 3 inisiatif yang kita laksanakan bagi mempertingkatkan TVET lah. Ya. Okey, yang pertama itu berkaitan dengan takbir urus bersepadu dan terselaras. Iaitu kita menstrukturkan semula program-program yang kita ada supaya dapat memenuhi pasaran kerja. Ya. Maksudnya memenuhi permintaan industri lah yang diperlukan oleh industri. Okey, yang kedua kita nak pastikan TVET tu mesti dipacu oleh industri. Ya. Okey, bermakna polisi kita rangka untuk menggalakkan penyertaan industri dalam penyampaian pembelajaran kepada pelajar serta pelaksanaan sangkutan industri pensyarah. Di mana semua kurikulum yang kita bangunkan memang kita bersama dengan industri. Ya. Jadi ini bagi memenuhi, kita tak nak macam kita rasa syok sendiri kita buat. Tetapi industri tak dapat nak menerima graduan-graduan kita di pasaran kerja. Baik. Okey, yang ketiga, inisiatif yang ketiga iaitu di mana pada 20 Jun yang lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan Hari TVET dan dia telah mengumumkan Hari TVET akan disambut pada setiap 2 hari bulan Jun setiap tahun sempena penubuhan politeknik yang pertama, iaitu Politeknik Ungku Omar. Okey, di mana Majlis TVET negara ni menyatukan 11 kementerian. Okey, kita maklum bahawa 11 kementerian melaksanakan program latihan TVET. Jadi ini kita perlu untuk memenuhi keperluan negara, perlu kementerian ini bersama. Baik. Itu antara inisiatif lah yang kita laksanakan. Baik, sebenarnya kalau kita sebut berkenaan dengan Politeknik, Kolej Komuniti, ia memang sangat terkenal dengan menyalurkan pekerja, menyalurkan graduan kepada industri yang kita faham Politeknik, Kolej Komuniti sangat berkait rapat dengan industri. Jadi kolaborasi JPPKK dan juga industri ini memang sudah terkenal daripada dulu. Jadi kalau kita ikutkan, difahamkan Polisisi ada menubuhkan Center of Technology, COT dan juga industri on campus IOC. Jadi mungkin boleh Dr. ceritakan sikit berkenaan dengan itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. So lagi segi umumnya COT ini merupakan salah satu inisiatif berterusan JPPKK terutamanya dalam merapatkan jurang di antara keperluan industri dan juga kemahiran yang kita produce kepada para pelajar. Dan teras utama COT ini sebenarnya dia lebih berfokuskan kepada kolaborasi bersinergi. Maksudnya sebagai satu-satu platform untuk industri dan akademia di Politeknik untuk menghubung jalin dan menyelesaikan masalah yang ada di industri lah. Dan di COT Politeknik khususnya, dia ada bidang-bidang yang tertentu yang kita nichekan kepada politeknik tertentu supaya dia berjaya mencapai atau mendekatkan jurang keperluan di antara industri dan graduan yang kita hasilkan. Kalau kolaborasi industri ni, Encik Razak, lagi-lagi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan industri teknologi dan sebagainya, ia bergerak laju, mampan, pesat daripada satu tahun ke tahun seterusnya. Mungkin perkembangan teknologi telefon sendiri pun berkembang dengan sangat laju. Jadi apa peranan Polisisi terutamanya dalam memastikan proses pembangunan latihan TVET itu sentiasa relevan dengan industri pada masa kini dan mungkin pada masa akan datang?
Okey, untuk pengetahuan semua bahawa mulai tahun 2008 Baik. di mana JPPKK telah menubuhkan majlis penasihat industri. Ya. Okey, di mana melibatkan lebih daripada 21 industri. Okey, dan setiap tahun akan diadakan mesyuarat majlis penasihat industri. Di samping itu juga ada mesyuarat meja bulat yang dipusikan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi. Okey. Jadi ini tak secara langsungnya input-input yang kita terima daripada industri kita akan gunakan dalam terutamanya dalam pembangunan kurikulum kita dan juga dari segi kita untuk mendapatkan peluang di industri bagi latihan kepada pensyarah-pensyarah dalam khusus dipanggil sebagai SIP untuk khusus singkat industri untuk pensyarah. Baik. Jadi itulah yang digembling oleh kita lah bersama setakat ini. Memang kita mendapat komitmen yang tinggi daripada industri dalam melaksanakan program secara bersama. Baik. Jadi kalau kita ikutkan nanti Polisisi akan ada satu majlis pengiktirafan bagi COT nanti, mungkin boleh Doktor terangkan sikit berkenaan itu? COT ni sebenarnya bila kita panggil Center of Technology, pengiktirafannya sebenarnya datang daripada pihak industri. Okey, so dia adalah satu proses yang berterusan selama proses satu institusi itu mendapat taraf COT lah. So sehingga kini daripada COT bermula pada tahun 2010 sehingga kini kita ada 12 COT yang ada di seluruh negara. Okey, meliputi contoh di PUO, contohnya ada Center Teknologi Maritim, Air Conditioning, Medical Electronic di PSA, SIDEC di PIS, Polcam di PISAS dan beberapa lagi lah. So yang kita bagi pengiktirafan ni maksudnya kita menghargai kita punya kerjasama industri dan kita punya pasukan kita yang terlibat bersama berkelumus untuk memaintainkan ataupun kita nak panggil kita pengiktirafan tu dia perlu dikekalkan momentumnya selama ada tempoh-tempoh tertentu. Baik. So sebab kita nak dapatkan pengiktirafan industri bukan satu tugas yang mudah. Betul. So itu adalah antara tujuan kita mengadakan pengiktirafan yang kita rasa ni lah. Ya, betul. Mungkin COT ini boleh jadikan Seribu dan sebagainya sebagai satu program yang relevan pada masa kini dan pada masa akan datang. Jadi kalau kita ikutkan industri, polisisi apabila bekerjasama membuahkan hasil yang sangat banyak sebenarnya. Kalau kita ikutkan dari segi kita berikan kepada industri apa yang polisisi berikan kepada industri juga satu perkara yang sangat baik. Apa industri berikan kepada polisisi itu yang kita nak tahu, Encik Razak. Apa antaranya? Okey, antaranya yang terkini lah minggu lepas di mana di Kolej Menteri Masjid Tanah yang menawarkan program dalam bidang diploma teknologi signal dan komunikasi rail. Okey, di mana syarikat Global Rail Sdn Bhd telah menyumbangkan peralatan bagi digunakan oleh pelajar-pelajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebenarnya banyak lagi program-program yang secara bersama dengan industri. Jadi antaranya yang sebelum ni LADA di Langkawi. Dengan hotel, semua hotel di Langkawi untuk menyediakan pekerjaan lebih kurang daripada 1,000 pekerja untuk industri hotel. Baik. Jadi selain daripada Center of Technology COT, industri on campus juga ada memainkan peranan yang mungkin sama dan juga memainkan peranan yang penting dalam bentuk sinergi bersama industri. Mungkin Doktor boleh terangkan sikit berkenaan dengan IOC? Okey, IOC ini merupakan satu branding baru lah selain daripada COT. So IOC ini kita bawa industri sebenar kepada PDP dalam bilik kuliah. Sama ada dilaksanakan di institusi ataupun dia berada di pihak industri. So maksudnya lagi segi kepakaran, kemahiran dan kolaborasi tertentu boleh dilaksanakan oleh pihak. Maksudnya kita memberikan pendedahan awal kita punya para pelajar kepada dunia industri sebenar lah. Supaya jurang lagi segi mismatch ataupun ketidaksepadanan di antara spesifikasi kerja yang sedia ada di industri dan graduan kita mampu bersaing lah. Dan kita punya matlamat supaya dalam tempoh 6 bulan selepas pada kita graduate dia mampu mendapat pekerjaan lah. Kalau kita ikutkan keboleh pasaran graduan, Cik Razak, dari Politeknik sebenarnya masih
tidak boleh disangkal, tidak boleh dinafikan lagi kehebatannya. Jadi apa sebenarnya ramuan ataupun resepi yang guna pakai oleh daripada Polisisi untuk memberikan kepercayaan kepada industri supaya graduan-graduan politeknik ni sentiasa dapat peluang pekerjaan di industri? Okey, kalau kita tengok rekod lah. Rekod yang lepas untuk laporan 2021. Okey, di mana untuk GE Graduate Employability untuk Politeknik 93.7% dan College Community 94.8%. Tinggi. Jadi ini menunjukkan bahawa industri mempercayai tentang kemahiran yang ada kepada pelajar, pada graduan-graduan daripada Politeknik dan College Community. Jadi sebenarnya kita juga amat berharap di mana industri sentiasa kekal dengan kita, khususnya bagi program yang kita adakan bagi tujuan beri laluan latihan industri dan begitu juga untuk program WBL, itu Work Based Learning. Kalau tak ada industri, memang kita susah nak laksanakan program yang sedemikian. Okey, baik. COC dan juga COT dan juga IOC. Itu satu perkara yang kita kata dan dijalankan daripada Polisisi untuk menjalankan kerjasama. Dalam silibus Politeknik dan juga College Community sendiri, adakah ia dirombak setiap tahun, setiap bulan atau bagaimana untuk kekal relevan? Okey, proses dipanggil itu CQI lah, continuous penambahan usaha berterusan yang dilakukan oleh pihak bahagian kurikulum sendiri. Memang benda itu sentiasa diupdate dan dia agar supaya kurikulum yang dibangunkan ataupun kita ajar pada pelajar kita adalah memenuhi keperluan industri. Dan memang ada beberapa siri bersama pihak industri dari semasa ke semasa lah. Contohnya yang berlaku di College Community Baling contohnya, pihak industri daripada PEN Global akan bersama dengan pelajar lagi segi bagaimanakah tata cara untuk lagi segi fashion, pemilihan fabrik dan sebagainya. Begitu juga dengan beberapa kita punya center yang lain, COT contohnya di CFOS, di Polisas. Macam mana lagi segi pemprosesan makanan itu berlaku, penggunaan bahan kimia dan sebagainya. Itu semua dia adalah satu proses yang sentiasa berlaku dan sentiasa berlaku. Sebab tu kita, saya rasa menurut tadi kalau laporan GE kita 90% itu sebenarnya itu adalah usaha kita bersama pihak industri, sinergi bersama industri agar kita sentiasa relevan dengan pihak industri semasa. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan. Mungkin apa yang dituntut, mungkin apa yang dilakukan sekarang ini bukan sahaja kebaikan kepada Polisisi tapi juga kepada graduan-graduan sendiri supaya mungkin kepada keluarga Malaysia, kepada rakyat Malaysia yang ingin memilih tempat untuk sambung pengajian di peringkat cuti pengajian tinggi, lebih percaya kepada Politeknik dan juga College Community, lebih faham apa sebenarnya Politeknik dan College Community dapat berikan kepada anda jika anda berada dalam Politeknik dan juga College Community. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Teknologis Abdul Razak Sabtu, Pengarah Bahagian Governance dan Kecemerlangan, menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Governance Polisisi, dan juga Teknologis Dr. Muhammad Syarizat Ilyas, Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan Program dan Institusi, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Polisisi, kerana sudi bersama kita hari ini cakap berkenaan dengan sinergi industri memperkasa program TVET Polisisi. Okey, sama-sama. Baik, kita akan ada 2 slot lagi dalam Lensa IPT sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.